الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masuk hadis yang ke-91 dalam bab yang ke-12, yaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan dia. Jadi sambungan dia. Sayyidina Hammad ibni Salamah radhiyallahu an berkata, "Daku telah melihat Sayyidina Abdul Rahman ibnul Abi Rafi radhiyallahu an memakai cincin di tangan kanan dia. Aku pun bertanya sebabnya, maka beliau menjawab, aku telah melihat Sayyidina Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu an memakai cincin di tangan kanannya. Dan beliau berkata, dia telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, juga Sunan Ibnu Majah dan juga di dalam Sunan An-Nasai. Jadi Hammad ibni Salamah berkata, aku telah melihat Abdul Rahman, satu orang sahabat, dia telah melihat Abdul Rahman ibni Abi Rafi. Jadi dia pakai cincin pada tangan kanan dia. Maka aku bertanya sebabnya, beliau menjawab, aku telah melihat, ra'aitu, aku telah melihat. Aku telah melihat Abdullah ibni Ja'far memakai cincin di tangan kanan beliau. Beliau berkata dia telah melihat. Abdullah ibni Ja'far kata, aku telah melihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan dia. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu an dari sumber yang lain bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan dia. Telah berkata pengarang kitab ini, Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, di dalam memberi ulasan. Kata beliau, di dalam hadis dinyatakan untuk cantik dan menarik adalah lebih sesuai pada tangan kanan. Untuk cantik dan menarik adalah lebih sesuai pada tangan kanan. Justru itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, seorang imam di dalam ilmu hadis, telah berkata, setelah mengkaji hadis itu, saya mendapati bahawa untuk dilihat cantik dan menarik pakai pada tangan kanan, dan untuk menera cap atau tanda pakai pada tangan kiri kerana mudah ditanggalkan setelah digunakan. Maka tercatat di dalam hadis bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin pada kedua-dua belah tangannya, sama ada yang kiri ataupun yang kanan. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, kita biasa dengar Imam Ibnu Hajar kan? Imam Ibnu Hajar ni dia masyhur, dia terkenal kerana dia mengarang satu kitab, nama dia Fathul Bari fi Syarahil Bukhari. Kitab yang syarah hadis Bukhari ni banyak, tapi kitab yang paling masyhur, dalam terkenal dan masyhur dalam mensyarahkan hadis Bukhari adalah kitab Imam Ibnu
Hajar Al-Asqalani. Kalau Sahih Muslim, banyak kitab-kitab yang mensyarahkan hadis Sahih Muslim. Tapi kitab yang masyhur adalah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini dia karang satu kitab yang mensyarahkan Sahih Muslim. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, setelah ku kaji hadis ini, ku dapati bahawa untuk dilihat cantik dan menarik, lebih baik pakai pada tangan kanan. Jadi bergantung kepada niat kita. Kalau kita pakai cincin tu nak cantik, kita ada batu kan. Jadi cincin Nabi SAW ni tak ada batu. Cincin kita ada batu. Cincin yang Nabi buat ni cincin daripada perak, dan ada ukiran di atas dia, Muhammad Rasul Allah. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, maknanya kalau nak pakai untuk cantik, kalau jenis yang cincin ada batu tu, pakailah belah kanan. Tapi kalau pakai cincin yang Nabi pakai ni untuk cop surat tu, lebih baik pakai di sebelah kiri. Jadi cincin yang Nabi pakai ni sebenarnya Nabi tak pakai cincin 24 jam. Dia cincin cop mohor tu Nabi tak pakai selalu. Bila perlu je untuk cop surat tu baru Nabi pakai, dan senang untuk ditanggalkan. Maka tercatat di dalam hadis, dalam keterangan hadis ini kata Imam Ibnu Hajar, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun memakai cincin pada kedua-dua belah tangannya. Nabi pernah pakai yang kanan, Nabi pernah juga pakai kiri. Jadi kita tak payah gaduh. Tak payah bergaduh lah kan. Pasal cincin pun kita nak bergaduh kan. Kita banyak hal dalam agama ni dah bergaduh lah kan. Jadi hal cincin tak payah bergaduh kan. Gaduh orang kita ni dah teruk lah kan? Banyak sangat bergaduh kan. Urusan Allah pun kita bergaduh kan. Bergaduh pasal nak beritahu macam mana Allah bersemayam di atas arasy pun bergaduh kan. Bergaduh pasal hadis jariah kan. Hadis bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dengan satu hamba kan, man aina Allah, Allah kat mana? Perempuan tu kata fis sama, di langit. Hadis tu pun jadi bergaduh kan. Panjang berdebat, Allah tu macam mana Allah bersemayam dekat arasy, macam mana Allah duduk, macam mana. Sudahnya kedua-dua orang yang berdebat pun tak lihat Allah kan? Orang yang berdebat ni pun tak lihat Allah. Belum tentu keterangan dia benar. Tak ada siapa yang melihat bagaimana Allah bersemayam di atas arasy. Allah bersemayam di atas arasy dengan cara yang selayaknya bagi Allah lah. Ulama Ahlussunnah dah beri keterangan dah. Selesailah. Hari ini masalah kita ni bukan masalah nak beritahu macam mana Allah bersemayam. Masalah kita hari ini orang Islam tak semayam kan. Sibuk kita nak berkelahi pasal macam mana Allah bersemayam. Bukan semayam kan. Betul cikgu? Bersemayam kan. Berkelahi, bertelaga. Ustaz ni pun dia nak tunjuk yang dia pun hebat. Macam jadi umat hari ni, ulama kata umat kan. Umat hari ni, kalau keterangan Maulana Wan Azmi Maulana Wan Hazmi dalam beri keterangan ni, benda dah selesai kan. Benda dah selesai. Pun nak berkelahi urusan Allah ni. Tak ada siapa yang pernah lihat Allah pun. Dah selesai dah, sudahlah. Bertelagah lagi nak buat perdebatan, nak tunjuk siapa punya hujah paling kukuh. Hari ini bukan masalah Allah bersemayam. Masalah dia orang Islam tak semayam. Orang Islam tak semayam. Masalah kita hari ini, masalah paling besar. Peratus orang Islam meninggalkan solat dengan sengaja tu cukup besar. Jadi syaitan pun kadang-kadang tipu kita juga kan. Bukan kadang-kadang, memang kerja dia hari-hari tipu kita. Dia libatkan kita dengan perbalahan-perbalahan yang sebenarnya kesudahannya menang jadi apa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tak ada apa faedah.
Ulama terdahulu telah selesaikan masalah. Kita hanya berpegang husnuzan, sangka baik dengan ulama silam. Kan kita sangka baik. Kalau kita bermazhab Syafi'i, kita tak nampak Imam Syafi'i ni. Kan kita tak nampak dia pun. Jarak dia dengan kita begitu jauh. Tapi kita husnuzan. Kita sangka baik dengan dia. Imam Abu Hanifah, pengikut dia sampai hari ini. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Sekarang dah 1445 Hijriah. Berapa ribu dah, 1000 tahun lebih dah. Pengikut mazhab Hanafi, dia mesti bersangka baik husnuzan dengan Imam Abu Hanifah. Jadi selesailah. Lain tu serahkan kepada Allah. Jadi kita tak payah bertelagah. Jadi balik pada urusan cincin ni. Jadi kita tak perlu nak bertelagah. Kanan pun boleh pakai, kiri pun boleh pakai. Tak nak pakai pun boleh. Yang haram, jangan pakai cincin emas. Cincin emas jangan pakai. Apa saja emas, cincin emas, gelang tangan emas, rantai emas, gigi emas, tali pinggang emas, apa saja yang emas jangan ada pada tubuh kita. Bagi laki-laki, bagi orang perempuan tak apa. Kita belikan barang kemas, kita bagi dia. Kita bagi dia. Ada satu kisah tentang satu orang sahabat dalam hayatul sahabat. Dia pakai cincin emas. Dia pakai cincin emas. Dia pakai cincin emas. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu benda waktu tu. Jadi dia lalu depan Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia, waktu tu Nabi terus pergi kat dia. Nabi pegang tangan dia. Nabi buka dia punya. Nabi tak cakap banyak. Waktu tu Nabi agresif. Nabi macam, orang kata apa, tak cakap. Nabi terus pegang dia. Nabi buka cincin dia. Nabi buang. Jadi sahabat ni pun terperanjat. Nabi berkata, apakah engkau ingin menyarungkan bara api neraka ke jarimu? Dia kata, kau nak bakar jari engkau ke? Kemudian Nabi tinggalkan dia. Jadi cincin emas tu buang. Akhirnya satu orang sahabat kata dengan sahabat ni, dia kata, pergilah ambil cincin tu. Pergilah ambil. Kalau kau tak nak pun, kau balik bagilah bini kau. Tu cincin emas tu. Ori tu, bukan Avon. Bukan cincin Avon. No. Ori emas. 99.9 emas. Emas zaman Nabi ni memang solid emas. Sahabat ni kata apa? Dia kata, aku tidak akan mengambil sesuatu barang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah buang. Sahabat kata, aku takkan pergi ambil satu barang yang Nabi dah buang. Aku takkan nego apa-apa. Dah buang tu buang. Habis. Siapa nak kutip pergi? Siapa nak ambil pergi ambil lah. Namun aku nak ambil, tak adalah. Kira burn lah. Sebab Nabi dah buang. Jadi apa saja benda yang berkaitan dengan emas diharamkan bagi orang lelaki. Jadi jangan pakai emas. Jangan pakai emas. Gigi, cincin, tali pinggang, apa lagi? Rantai, jam tangan. Beli jam pun hati-hati. Kita tak tahu beli jam apa, lupa jam tu jam emas, ada emas. Kemudian Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kata Jabir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada jari tangan kanannya. Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada jari di tangan kanannya. Kemudian Syaud ibni Abdullah berkata, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
memakai cincin di tangan kanan. Dan sejauh yang saya ingat, beliau ada mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pakai di tangan kanannya. Jadi siapa nak pakai cincin ni, kalau nak beli cincin, besok pagi kalau nak pakai cincin, kita pakai cincin niat sebab Nabi pakai. Kita niatlah, kita beli satu cincin tu kalau kita nak pakai. Kita pakai pasal apa? Dulu tak pakai cincin. Kalau nak pakai pun niatlah saya pakai cincin ni. Kita sebenarnya tuan-tuan, dalam agama ni, dia innamal a'malu bin niat. Segala amal kita dalam agama ni, dalam Islam, segala apa yang kita buat, dia bergantung kepada niat. Niat ni powerful. Niat ni dia rukun. Satu orang yang semayang tak ada niat, apa jadi semayang dia? Apa jadi semayang dia? Batal lah, mardud, dia tak ada niat. Satu orang yang puasa, dia tak ada niat, habis lah, dia tak ada niat. Satu orang masuk bilik mandi, dia hadas besar, malam dia jima' bini dia, dia mendatangi isteri dia, dia jima'. Bangun pagi, dia mandi, dia tak niat. Apa jadi mandi dia? Dia jadi mandi biasa. Dia jadi mandi biasa. Dan dia berdosa. Dia tak boleh semayang lagi, sebab dia tak ada niat mandi hadas. Itu sebab dalam semua kitab-kitab hadis, kalau tuan-tuan tengok, semua kitab-kitab hadis, sama ada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, kitab Muwatta, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, semua ulama-ulama hadis, semua ni, termasuk Imam An-Nawawi, Syarah Imam An-Nawawi, Riyadhus Salihin, semua kitab-kitab hadis ni, hadis dia yang pertama bila dia buka kitab tu, hadis pertama yang dia tulis adalah hadis innamal a'malu bin niat. Dia mula dengan hadis tu. Dia mula dengan hadis tu. Hadis yang berkenaan dengan hijrahnya satu orang lelaki, satu orang laki-laki ni, dia hijrah di zaman Nabi, dia ikut jemaah sahabat sebab dia nak kahwin dengan satu perempuan. Nama perempuan tu Ummu Qais. Nama perempuan tu Ummu Qais. Jadi nama perempuan tu Ummu Qais. Tapi sahabat yang budak muda ni, sebab dia nak kahwin dengan Ummu Qais, dia teringin Ummu Qais ni cantik. Ummu Qais ni dia cantik orang dia, dia anak dara, lawa. Jadi budak lelaki ni syok dengan Ummu Qais ni. Jadi dia usah Ummu Qais ni. Dia pujuk-pujuk, dia usah Ummu Qais, dia ngurat Ummu Qais ni. Jadi Ummu Qais tak nak, sebab Ummu Qais dah masuk Islam. Jadi dia pujuk budak ni, Ummu Qais tak mau. Jadi bila dia dengar berita Ummu Qais nak berhijrah ke Madinah, dia pun datang, dia pun kata dia pun nak hijrah. Dia pun nak hijrah. Maka dia dah plan dalam kepala dia. Dia hijrah pada waktu itu dengan niat, kalau sampai di Madinah, aku pujuk lagi Ummu Qais ni. Sebab dalam perjalanan ni panjang ni, daripada Mekah ke Madinah, kita sama-sama safar. Dalam tu ada banyak masa. Boleh apa? Boleh pujuk. Mudah-mudahan sampai dekat Madinah, aku boleh kahwin dengan dia. Jadi dia hijrah dalam hati dia sebab dia nak kahwin dengan Ummu Qais. Maka dia hijrah, budak muda ni. Tapi sahabat tak sebut nama dia. Yang disebut hanyalah Ummu Qais, nama perempuan ni. Nama pemuda ni tak ada orang sebut, tak disebut nama dia. Akhirnya dia hijrah sampai ke Madinah, dia dapat kahwin dengan Ummu Qais. Dan sebab itulah asbabul wurud, sebab terkeluarnya hadis tu disebabkan lelaki ni, iaitu hadis yang mengatakan barang siapa yang berhijrah kerana untuk mengahwini wanita yang dia cintai ni,
maka dia hanya dapat perempuan tu aja. Walaupun nampak dia dalam jemaah hijrah, tapi hijrah dia bukan Allah wa Rasul. Hijrah laki-laki ini bukan kerana Allah dan Rasul, sebab nak kahwin dengan Ummu Qais. Halus je. Akhirnya hadis Nabi kata, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Jadi ulama hadis dan semua kitab-kitab hadis, dia mulakan dengan benda tu, innamal a'malu bin niat. Setiap amal kita mula dengan niat. Jadi apa benda pun kita betulkan niat kita, kan. Saya selalu bawa kisah ni, kisah Hadraji Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maulana Ilyas, Hadraji Maulana Ilyas, dia ada satu kadam. Dia masa dia hidup, dia ada kadam dia. Jadi kadam dia ni, dia jaga Maulana Ilyas. Maknanya Maulana Ilyas punya urusan. Maulana Ilyas kalau nak ambil wudu, dia akan siapkan wudu Maulana Ilyas. Maulana Ilyas nak pergi mana, dia ambil kasut, dia siap, dia khadam. Satu hari ketika nak solat, dia datang ambil wudu, dia bawa bekas wudu. Dia dah isi air dalam tu, dia tahu Maulana Ilyas nak ambil wudu, dia ambil bekas wudu air tu, dia dah siap, dia bawa. Maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih cakap dengan kadam ni, dia kata, aku nak tanya kau satu soalan. Dia kata, sepanjang lama ni, sepanjang kau khidmat aku ni, apa keinginan kau, apa niat kau? Jadi hamba ni kata, dia kata, Hadrat Sahab, dia kata, Tuan Hadrat, saya niat tak ada apa-apa. Saya niat saja. Saya buat kerana Allah ajalah, dia kata. Saya buat kerana Allah, khidmat tuan guru saya. Maka Hadraji rahmatullah alaih kata, tak boleh. Engkau mesti ada apa? Engkau mesti ada niat dalam hati kau. Kau mesti pasang niat apa kau nak. Contoh kalau kau ketika kau khidmat ambil wuduk ni apa? Wuduk ni sebab nak membersihkan anggota zahir. Maka engkau niat, sebagaimana air wuduk ini menyucikan kotoran zahir, ya Allah, kau cucikanlah kotoran dalam hati sanubari aku. Dia niat macam tu. Kalau kita khidmat masjid, siap mana? Contoh Amy siap, dia cuci jamban. Dia khidmat cuci jamban, cuci tandas masjid. Dia pun mesti ada niat. Dia kena niat, ya Allah, sebagaimana ku bersihkan tandas masjid Jami' Raham ni, sebagaimana ku bersihkan tandas ni, maka engkau bersihkanlah hati sanubari aku daripada segala kekotoran, sifat-sifat yang mazmumah, hasad, dengki, khianat, iri hati, sombong, bongkak, riya, angkuh, semua ni. Macam mana aku bersihkan, ya Allah, kau bersihkanlah hati aku. Jadi kita setiap benda ni kita kena niat. Jadi berhati-hati dengan niat kita. Kita datang masjid pun ini mesti ada niat. Datang masjid, pasal apa datang masjid? Saja saya mari. Tak boleh. Mesti ada niat kita datang. Jadi semua amal kita dia bergantung dengan niat. Jadi dalam hadis yang ke-94 ini, Shaul ibni Abdullah radhiyallahu berkata, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memakai cincin di tangan kanannya. Dan sejauh mana yang saya ingat, beliau ada mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pakai di tangan kanannya. Jadi saya nak sentuh tadi itu niat pasal apa? Kalau kita nak pakai cincin lepas ni, niat kita apa? Niat kita tu sebab kita dah dengar hadis ni. Jadi saya ingat saya nak beli satu cincin lah, kan? Saya pakai cincin ni, saya niat sebab saya dengar hadis Abdullah ibnu Abbas, dia pun pakai cincin sebab dia tengok Nabi pakai cincin. Jadi cincin tu dipakai pada tangan kanan. Ulama kata fi ittiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang dalam hidup kita. Contoh kita pakai jubah, kita pakai gamis ni. Masa kita pakai gamis pasal apa? Jadi kita pakai gamis ittiba.
Hari Jumaat kita pakai jubah putih macam Haji Zaidi pakai, jubah putih, Husin pakai jubah putih. Hari Jumaat kalau kita pakai, pasal apa? Ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simpan janggut. Kita simpan janggut. Mesti kita ittiba. Saya simpan janggut, saya ittiba Rasulullah. Walaupun mungkin janggut saya tak cantik, orang pelekeh janggut saya, janggut macam kambing, tak apalah. Tak apalah. Yang itu pasal orang yang hina sunnah ni, dia dalam bahaya. Dia dalam, orang yang jadikan sunnah ni bahan lawak gelak dia sebenarnya dalam bahaya. Dia sebenarnya tidak ada sunnah besar, sunnah kecil, tak ada. Ulama kata tak ada istilah tu. Kan kita kadang tersalah sebut, kadang-kadang dalam jemaah pun kadang kita, bukanlah kita sengaja, kadang-kadang kita slip of the tongue lah orang kata. Kita nak beri penerangan, tapi kadang-kadang perkataan yang kita gunakan tu tidak tepat. Itu istilah dia. Kita bukan sengaja, tapi kadang kita nak cakap, tapi keterangan kita tu tidak tepat. Kita kata tuan-tuan, sunnah ni ada dua, satu sunnah yang kecil, satu sunnah yang tidak ada sunnah kecil. Sunnah semua besar. Semua sunnah besar, tak ada sunnah kecil dah. Cuma kita nak beritahu sunnah ni, ada sunnah yang kita rasa mampu buat, ada sunnah yang kita rasa kita belum mampu nak buat. Itu kelemahan tu kita sandarkan pada diri kita. Sunnah ni sunnah, tapi sunnah ni saya tak mampu nak buat lagi saya. Jadi sunnah semua besar. Jadi kalau kita amal sunnah, kalau orang pelekehkan sunnah kita tu, apalah kau? Simpan janggut macam kambing, kita dalam bahaya. Saya ingat pasal sunnah janggut ni, arwah bapa saya, dia pernah cerita dengan saya dulu. Dia simpan janggut, janggut panjang lah, macam Husin ni, macam Haji apa ni, Haji baju merah. Dia janggut dia panjang. Masa tu dia kerja kerajaan, dia kerja jabatan pejabat tanah dan galian. Jadi arwah bapa saya, dia masa tu dia keluar jemaah, dia keluar jemaah tabligh, dia balik 40 hari apa semua tu, bapa saya balik-balik, dia dah pakai, dia pergi pejabat, dia pun dah pakai apa? Mula-mula dia beli tu, arwah bapa saya pakai songkok lipat. Songkok hitam lipat tu. Lepas lama-lama dia pakai ketayak putih macam Faris yang keras ni. Arwah bapa saya simpan janggut. Dulu bapa saya ni dia clean shave. Jadi lepas dia ikut tabligh, dia balik, dia pun dah simpan. Dia simpan janggut dia panjanglah janggut dia. Tapi cantiklah, dia jaga, dia simpan. Satu hari dia pergi pejabat. Lepas waktu minum pukul 10, tengah duduk minum, tiba-tiba datang kawan pejabat, sama pejabat di jabatan kerajaan masa tu. Orang yang datang ni, dia keturunan Said. Nama dia Said. Itu saya tak nak sebutlah nama dia, saya sebut nama ujung dia, Said. Dan dia punya Said bukan Said Auta, Said betul. Tahu, kadang-kadang ada orang letak nama Said, tapi Said Auta punya Said. Tahu, ini Said. Memang dia Said ni tuan-tuan. Dia Said betul ni, dia ada dia punya keturunan dia. As-Sagaf, kan, Al-Khudri, Al-Qatri, dia ada dia punya apa? Dia Said betul ni, dia ada dia punya. Tu sebab kalau kita tahu orang Said ni, dia takkan kahwin dengan perempuan-perempuan biasa, melainkan Syarifah. Betul tak Said? Orang-orang Said betul ni, dia tak ada kahwinkan anak dia dengan orang biasa-biasa ni, tak ada. Dia mesti kahwin dengan Syarifah. Jadi dia jaga nasab. Jadi dia Said ni memang As-Sagaf, kan. Contohlah Said, kan. Dia ada. Saya ada kawan saya ni, dia pun keturunan Said ni. Biasanya dia jaga. Jadi ni keturunan Said. Dia pun kerja kerajaan.
Duduk minum satu meja dengan arwah bapak saya, duduk kawan je. Datang-datang dia tengok arwah dia dah berapa hari tak jumpa bapak saya, dia tengok bapak saya simpan janggut. Dia datang-datang, dia cekak janggut arwah bapak saya. Tapi dia kawan lah, dia apa? Dia kawan. Dia cekak janggut arwah bapak saya. Dia tarik janggut bapak saya. Ni apa ni, San? Ni apa ni? Dia cekak janggut arwah bapak saya tu, dia tariklah sikit. Dia cakap, ni apa ni, San? Ni apa ni? Kau simpan janggut ni macam kambing lah, dia kata. Arwah bapa saya cakap dia, abang daripada keturunan Said. Dan keturunan Said ni daripada silsilah Nabi sallallahu alaihi. Abang bukan hina saya, abang telah hina sunnah Nabi sallallahu alaihi. Terjongkit Said tu. Abang keturunan Said. Abang bukan hina saya, tapi abang telah hina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abang akan berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peranjat dia. Jadi nak beritahu, bila kita amal satu benda, kita berhati-hati. Bila kita amal satu benda, kita niat fi ittiba Rasulillah. Kita boleh simpan janggut atau kita tak boleh simpan janggut, itu nombor dua. Tapi berhati-hati dengan kalam kita. Sebab dalam hadis Nabi menerangkan, kebanyakan umat aku, dia tergelincir ke dalam neraka Jahannam bukan disebabkan kaki dia, tapi disebabkan lidah dia. Tergelincir, orang tergelincir ni biasanya apa? Kaki lah. Kita keluar daripada bilik mandi, selipar kita botak, tiles pula, tiles macam rahangnya, kan, yang licinnya, kan, selipar kita pula botak habis. Memang tergolek lah kat bawah ni. Jadi tergelincir biasanya disebabkan oleh kaki. Tapi Nabi kata kebanyakan umatku tergelincir ke dalam neraka bukan disebabkan oleh kaki mereka, tapi disebabkan oleh lidah. Jadi berhati-hati. Jadi kita amal sunnah, kita ni kerana amal, contoh kita pakai jubah ke, kita beli kayu sugi, kita miswak ke, kita niat fi ittiba Rasulullah. Jadi apa saja kehidupan kita ni, kita tidur waktu malam, tidur di waktu malam, kita ambil wudu, ittiba Rasulullah. Kita baca tasbih Fatimah, kita buat adab tidur, baca 3 kul, tiup pada jari, sapu pada, fi ittiba Rasulillah. Kita bangun di tengah malam, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, fi ittiba Rasulillah. Kita bangun nak semayang tahajud, walaupun semayang kita tak macam Nabi, kita baca kuliah kul wallah, kita niat fi ittiba Rasulillah. Itu je. Semua benda lah ittiba Rasulullah ni, bukan kahwin dua je, kan. Ini bila sebut sunnah ya, dia fikir, dia takut buat sunnah ni. Dia fikir laki dia nak kahwin dua je. Tak payahlah, tak payah takut. Orang yang Allah Ta'ala dah takdir dia akan kahwin dua, dia akan kahwin dua juga. Tak payah kau tahan-tahan. Kena beritahu dengan perempuan kan, tak payah takut. Laki kau ni, kalau Allah Ta'ala dah takdirkan dia kahwin dua, dia akan kahwin dua. Kalau dia tak kahwin dua, kau paksa dia kahwin dua pun dia takkan kahwin. Orang laki-laki, bila dia dah nak kahwin, kau cakap apa pun dia akan kahwin. Orang laki-laki, jadi kita tak perlu takut, kan? Orang perempuan dia tak perlu takut. Dia banyak doa dengan Allah, kan? Doa dengan Allah. Kalau dia tak mampu ni, bila sebut sunnah sekarang ni, dia dah jadi trauma ni sekarang ni, takut. Bila sebut sunnah, dia takut. Dia fikir nak kahwin 2, 3, 4. Tak apalah, dia nak kahwin. Kalau Allah takdirkan dia kahwin, dia kahwin. Tidak akan berlaku sesuatu perkara melainkan dengan izin Allah. Apa sahaja yang telah ditakdirkan oleh Allah pasti akan jatuh atas kamu. Apa yang tidak ditakdirkan pasti tidak akan menimpa kamu. Allah dalam hadis Nabi kata, pena yang menulis takdir sudah terangkat. Dakwat di atas Lauhul Mahfuz sudah pun kering. Dalam hadis mutakab, pena yang menulis takdir sudah terangkat. Dakwat di atas Lauhul Mahfuz sudah
Kering. Apa saja yang ditakdirkan berlaku ke atas kamu akan berlaku. Apa yang ditakdirkan tidak akan berlaku, tidak akan berlaku. Kapal terbang jatuh di Elmina. Kita tengok, satu dunia tengok video dia. Kapal terbang jatuh di atas jalan raya, yang mati 6 orang penumpang, dengan 1 orang bawa taksi Grab tu, dengan 1 budak motor. Sepatutnya kereta yang lalu punya kamera tu pun patut mati. Kereta yang lalu tepi api tu. Tapi sebab Allah dalam takdir dia tidak mati. Walaupun api itu sambar kereta dia, dia pun tak turunkan apa? Cermin kereta dia tak. Tuan-tuan, kalau dia berhenti kereta dia, saya beritahu dengan tuan-tuan, api gasolin, minyak kapal terbang ni, kita dalam negara kita Malaysia, Petronas ni rekod ni, Petronas ni, income yang paling besar Petronas dapat daripada jual minyak kapal terbang. Minyak kapal terbang yang terbaik Malaysia, Petronas. Itu pasal kalau orang kerja cari gali minyak ni, oil and gas ni, nama pun oil and gas. Dia bila cari gali ni, benda yang paling mahal sekali ni, dia minyak mentah ni, dia ada dia punya apa? Dia ada dia punya proses dia punya sulingan dia. Yang paling mahal sekali, minyak yang paling mahal ni minyak kapal terbang. Dan minyak kapal terbang Malaysia dijual ke luar negara. Jadi untung banyak. Jadi minyak kapal terbang ni dia punya mahal. Bila dia meletup, kalaulah kereta tu berhenti, pecah cermin kereta tu, terbakar. Kalau dia turunkan cermin tingkap dia tu, kalau dia turun, api tu kalau masuk dalam kereta dia, insya-Allah mati. Tapi sebab Allah tak izinkan, takdir itu tidak berlaku ke atas dia, walaupun sebelah api, tapi kita tu jalan. Jadi pena yang menulis takdir sudah terangkat. Dakwah di atas Lauhul Mahfuz sudah kering. Itu sebab Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik kata apa? Anas kata, aku berkhidmat kepada Nabi bermula ketika umur aku 8 tahun. Aku mula datang rumah Nabi, aku khidmat dengan Nabi ketika umur aku 8 tahun. Dan aku berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Sepanjang 10 tahun aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Nabi marah aku dan tidak pernah Nabi cela aku. Jika ada di kalangan ahli keluarga Nabi yang memarahi aku dan mencela aku kerana sesuatu perkara yang aku buat yang memberi kerugian kepada mereka, kalau mereka ni marah aku dan cela aku, maka Nabi akan bela aku. Nabi akan beritahu kepada ahli keluarga dia, Nabi kata, jangan kamu marah dia dan jangan kamu cela dia. Kerana apa saja yang telah ditakdirkan Allah untuk berlaku, perkara itu pasti berlaku. Perkara itu pasti berlaku. Kalau benda itu tidak akan berlaku kerugian, tidak akan berlaku. Oleh itu, janganlah kalian menggunakan perkataan kalau. Kalau saya buat demikian, akan jadilah seperti demikian. Jadi jangan guna perkataan kalau. Kerana kalau kita guna perkataan kalau, dia akan membuka ruang kepada syaitan untuk menimbulkan keraguan kepada qada dan qadar. Jadi jangan takut. Bab sunnah ni kita amal. Jadi beritahu, jangan takut. Kalau laki kau ni kalau tak kahwin, dia tak kahwin. Selalunya orang yang selalu sembang kahwin dua kan, dia tak kahwin. Tahu? So sembang kahwin dua, kahwin tiga, dia biasanya dia tak kahwin. Yang diam ni yang kahwin. Diam je. Tahu, yang selalu cakap kahwinlah dua, kahwinlah tiga, kahwinlah empat, yang selalu sembang apa kahwin. Yang biasa sembang kita kahwin dua tiga ni dia tak kahwin. Biasa yang diam je. Tahu-tahu dia dah kahwin. Jadi hati-hati. Tak perlu takut. Ni semua ujian mutaakhirin. Ujian akhir. Bila agama nak bangun ni, dia akan datang ujian pada agama ni daripada berbagai sudut. Musuh Islam, dia cari apa saja ruang untuk bantai Islam ni. Kalau dia boleh bantai sunnah Nabi, dia bantai. Apa yang musuh Islam tak buat? Serang Nabi
tuduh Nabi kahwin dengan Aisyah, Aisyah satu budak. Jadi nampak tak? Nabi satu orang yang suka kahwin ramai. Jadi kita jadi orang Islam, kita pun terikut-ikut dengan sikap orang kafir. Jadi kita dalam bahaya. Saya bukanlah suruh tuan-tuan pergi kahwin 2-3, tak ada. Tapi saya nak beritahu situasi dia. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi apa pun kesimpulan dia, innamal a'malu bin niat. Apa saja amal kita buat, betulkan niat kita. Jadi insya-Allah kita berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayn wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.